Kena bergeraklah tuan-tuan. Apatah lagi kalau ada orang yang datang mengajar ke tempat tuan-tuan, lagi kita tak peduli kan? Lagi kita perlekehkan. Ini amat malang sekali. Takut-takut nanti kita akan mendapat su'ul khatimah. Salah satu yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mendapat su'ul khatimah, sebagian ulama mengatakan bahawa antara perkara yang membawa kepada su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, padahal kita nak husnul khatimah. Sebagaimana kita melantunkan doa, Allahumma atim lana bi husnil khatimah wa la tatim alaina ya Allah bi su'il khatimah, akhirilah hidup aku ini dengan husnul khatimah. Tapi kalau su'ul khatimah, yang pertama memudahkan dan meringan-ringankan solat. Memudah dan meringan-ringankan solat. Maghrib apa ramai lagi duduk. Padang buah, kedai kopi, bengkel, pejabat. Sebab dia nak makan siang tadi, jadi tak unding lagi, tak risau lagi untuk makan. Tapi kalau bulan Ramadan baru dia kenal maghrib, dia tanya dah azan ke belum, sebab nak makan. Dan dia kenal subuh, sebab apa? Untuk bangun sahur. Dia sanggup bangun pukul 5 pagi, 4 pagi untuk makan. Untuk semayang tak sanggup dia. Begitu juga orang hanya kenal witir pada bulan Ramadan, padahal witir itu tiap-tiap malam penutup kepada solat. Saya di sini saya tak pernah buat lagi tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di surau-surau biasanya lepas pengajian, lepas isyak, lepas kita solat sunat ba'diyah, kita solat sunat witir 3 rakaat. Kita buat. Memang afdalnya sebelum subuh tu kita buat. Tapi untuk mengelakkan kadang-kadang kita terbabas. Jadi kita dah witir, kerana witir ini disebut oleh baginda Nabi SAW, seandainya engkau tak bangun, tak dapat melaksanakan ataupun tertidur, maka solat witirlah ketika kau ingat. Bermakna boleh qada. Sampai begitu sekali tekanan Nabi pentingnya solat sunat witir bagi kita. 8 cabut dah, masjid yang buat 20 tak ada witir. Apatah lagi pada hari-hari biasa langsung tak ada witir. Keduanya berkata-kata tentang dunia ketika azan. Ketika azan dikumandangkan, kita bercakap-cakap. Ini yang katakan Nabi SAW mengajar kita untuk menjawab panggilan azan itu, sebagaimana yang dilantunkan oleh muazzin. Dan sampai kepada hayy 'alas solah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, hayy 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kita bersembang-sembang tentang hal dunia. Ini yang menyebabkan seorang itu mendapat su'ul khatimah. Nabi ajar pun kita tak nak ikut. Kalau guru yang datang mengajar, lebih lagi kita tak nak ikut. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menyatakan siapa yang berkata-kata tentang dunia ketika muazzin sedang melaungkan azan, dikhawatiri akan mendapat su'ul khatimah. Cakaplah waktu azan, dan dikatakan akan dicurahkan air yang mendidih daripada cerit tembaga ke telinganya di akhirat besok. Orang yang berkata-kata ketika azan dikumandangkan. Kemudian peminum arak akan mendapat su'ul khatimah. Yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Yang kelima, menyakiti orang Islam, sesama Islam, kita sakitkan hati mereka. Kemudian keenam, bersikap terlalu kikir, kedekut. Kadang-kadang nak beli kitab pun kedekut. Berapa ramai ada kitab ini tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Macam mana nak mengaji kalau tak ada kitab? Allahu Akbar. Kitab RM30 ni tuan-tuan. Kat MPH ada jual, dekat kedai-kedai buku banyak ada jual. Kita dah cetak sampai 60,000 dah. Tapi kita mengaji tadi kitab, Masya Allah. Terlalu berdengki kadang-kadang. Dengki, hasad. Tengok seseorang tu lebih pada dia. Orang tu kaya, orang tu beri rezeki oleh Allah SWT. Kita ada juga yang kita dengki. Kita dengki macam-macam lah, kita fitnah. Tambahanlah kalau dia itu bekerja di bawah pasukan keselamatan, kita katalah dia makan rasuah lah, kita kata dia tu ada ambil ada tabel lah. Ini sifat dengki. Sepatutnya kita husnuzon, bersangka baik.
Tapi kita suka dengki pada orang. Kemudian meringankan adab terhadap guru. Ini meringankan adab terhadap guru, iaitu guru yang datang mengajar. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Dengan tegas Nabi SAW menyebut, man istaqaffa ustazatu ibtalahullahu bisalasatin daqa rizquhu wa nisya' ilmahu wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Sesiapa yang meringankan adab terhadap gurunya diberi bala oleh Allah dengan 3 perkara. Pertama, disempitkan rezekinya. Kedua, dilupakan ilmunya. Dan ketiga, dikeluarkan dari dunia ini dengan tidak beriman. Ini yang kita takut. Itu sebab kena ada jaga adab. Pertamanya dengan Allah lebih-lebih lagi. Semayang itu sebab kita nak betulkan semayang orang tu, biar betul beradab dengan Allah apabila menghadap Allah, dengan pakaian kita, dengan cara kita. Tapi semayang dalam keadaan teruk macam mana? Kebanyakan manusia yang dicabut imannya ketika sakaratul maut disebabkan 4 perkara, iaitu meninggalkan kesyukuran di atas nikmat Islam. Nikmat Islam ada, tapi meninggalkan, tidak bersyukur di atas nikmat itu, yang akhirnya mereka menjadi kufur, menjadi fasik. Kedua, meninggalkan perasaan takut dan bimbang terkeluar daripada Islam. Sepatutnya kita takut kalau Allah SWT cabut hidayah. Ada perasaan takut kita. Itu sebab lepas bayang kita istighfar 3 kali, takut Allah tak terima ibadat kita. Sebab ibadat kita itu banyak kelalaiannya, banyak rosaknya, banyak yang kita ingat dalam fikiran kita ketika kita sembahyang. Sepatutnya kita takut. Itu sebab kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Allah SWT bolak-balikkan iman kita tu. Itu yang kita takut. Ini yang paling ditakuti oleh para ulama. Adapun kita relax, cabut iman, cabut dah. Jangan cabut aku punya kereta Mercedes, sudahlah. Jangan cabut jawatan, sudahlah. Jangan cabut gaji aku, sudahlah. Nak cabut iman tak kisah. Tak rasa takut kita, Allah SWT bolak-balikkan iman kita. Kemudian iaitu menzalimi orang-orang Islam. Ketiga, ini husnul khatimah. Itu pemimpin-pemimpin yang di Mesir, Asisi itu, yang menzalimi orang-orang Islam. Tak tengok macam mana Kamal Atatürk dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kemudian menderhaka kepada pula ibu bapa. Ini dapat su'ul khatimah. Itu sebab pentingnya tentang adab-adab apabila untuk kita melakukan ibadat kepada Allah SWT. Dan apabila kita beradab dengan guru yang menyampaikan ilmu, maka kita juga akan beradab dengan Allah SWT. Jangan rasa tuan-tuan ibadat yang kita lakukan itu kita menjadi ahli abid, ahli ibadat, semayang 23 rakaat dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan witirnya, dengan semayang solat sunat taubatnya, dengan solat sunat hajatnya, macam-macam kita semayang. Tak payah lagi kita belajar lagi, tak payah lagi kita menuntut ilmu. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang faqih lebih digeruni oleh syaitan berbanding 1000 ahli ibadat. Ahli ibadat mudah, syaitan nak kacau ahli ibadat. Senang, cukup senang bagi ahli ibadat diganggu oleh syaitan. Tetapi ahli